Okey, kita lihat kepada skrin yang disediakan. Istilah al-dhabt yakni satu istilah ataupun satu, dia panggil simbol-simbol yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim yang perlu diketahui supaya seseorang pembaca Al-Quran itu tidak salah ketika membaca Al-Quran. Simbol yang pertama yakni simbol bulat kecil, yakni simbol bulat kecil ataupun menunjukkan simbol ianya huruf tambahan. Kebiasaannya huruf dia berlaku pada huruf-huruf mad, sama ada alif, waw ataupun ya. Jika kita lihat di dalam Al-Quran, dia ada simbol-simbol tersebut, yang mana simbol-simbol tersebut ia bermaksud tidak perlu dibaca. Maknanya kalau kita lihat di dalam riwayat Hafs an Asim, biasanya simbol-simbol yang ada tanda bulat kecil itu tidak perlu dibaca. Contoh, afa immata, kita tidak akan baca afa im. Dia tak ada panjang, sebab ia tu tidak berfungsi, dia dihazafkan. Bacaan itu maksudnya dihilangkan ia tu. Sama juga pada ayat yang kedua, kita tidak akan baca dengan bacaan ulaika. Kita tak akan baca begitu. Kita akan baca ulaika, seolah-olah waw tu tidak ada. Maknanya waw itu dihazafkan ataupun tidak dibaca di dalam penulisan. Ulaika. Sama juga yang ketiga, pada huruf alif ada tanda bulat tu, maka di sini tidak perlu dibaca alif itu. Mi'ata amin. Kita tak boleh baca tak ada. Mi'ata amin. Itu yang pertama, yakni bulat kecil. Pada istilah yang kedua, yakni bulat bujur, dia panggil bujur yang besar, yakni menunjukkan huruf tambahan ketika wasal. Ianya berlaku pada alif sahaja. Kebiasaannya apabila kita membaca huruf ini ataupun membaca bentuk yang sebegini, ia hanya boleh dibaca ketika waqaf sahaja. Tetapi apabila wasal, dia tidak dibaca. Biasanya kita akan lihat di dalam contoh surah Al-Insan. Kalau kita lihat, kita pergi kepada surah Al-Insan. Okey. Di dalam surah Al-Insan, pada ayat yang ke-15, pada ayat yang ke-15, pada ayat yang ke-15, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ra ini dibaca dengan bacaan dua harakat, qawarira, dibaca dengan bacaan dua harakat. Alif ini dibaca. Tetapi sekiranya kita nak sambung ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, maka alif ini tidak akan dibaca. Contoh, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Nampak, dia tidak akan baca, dia akan ra itu akan dibaca pendek. Qawarira min fiddah.
Kita tidak akan baca qawari ra qawa. Dia ra ini dibaca pendek sahaja. Maknanya alif ini hanya dibaca ataupun dibunyikan ketika waqaf sahaja. Apabila dia wasal, yakni wasal ni maksudnya bacaan itu bersambung, maka dia tidak dibaca. Sebab itu di dalam contoh tadi, yakni menunjukkan huruf tambahan ketika wasal, ia berlaku pada alif sahaja. Yang ketiga, tanda mati di sini. Mati ni namanya sukun ataupun tanda mati. Yang ni bukan mati tanda bulat ni bukan mati. Mati dia ada tanda sukun. Tanda bengkok sebegini menunjukkan huruf sukun serta hukumnya izhar. Kalau dia kata huruf sukun, maknanya dibaca dengan jelas tanpa dengung. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan baca siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, mendengungkan ataupun dilantunkan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Maka di sini tidak boleh. Maka kena siratal ladzina an'amta alaihim. Yang ni tanda sukun. Seterusnya, kat sini di dalam Al-Quran, kalau kita lihat nombor 4 dan nombor 5, dua-dua ini adalah tanwin, tetapi dua-duanya mempunyai bentuk yang berbeza. Jika kita lihat, ada tanwin yang selari. Nampak tanwin yang selari dan tanwin yang tidak selari. Kita pergi kepada contoh. Okey, kita pergi kepada nota kita. Okey, di dalam Al-Quran kebiasaannya kita akan jumpa biasanya tanwin yang bentuknya sebegini. Dia selari sama. Tanwin baris atas, baris bawah ataupun baris depan. Yang ini kebiasaannya dibaca jelas. Dibaca jelas. Biasa tanwin macam ni akan dibaca jelas. Contohnya ban, tin, ataupun nun. Dibaca jelas. Bila maksud dibaca jelas, dia tidak dengung. Tetapi biasanya hukum di sini adalah izhar lah. Izhar. Dia dibaca jelas. Tetapi ada lagi satu tanwin yang mana dia baris atas juga, tetapi dia tak sama macam tadi. Dia ada sedikit lari. Dia punya atas dan bawah dia lari. Kalau baris bawah pun sama, ada sedikit lari. Dan tanwin baris hadapan dia bentuknya sebegini, ataupun biasa kita sebut 99. Biasanya tanwin begini sama ada idgham ataupun ikhfa. Hukumnya kebanyakannya akan dibaca dengung. Kebanyakan kalau jumpa kalau jumpa tanwin sebegini, kebanyakannya akan dibaca dengung. Akan dibaca dengung. Biasanya dalam Al-Quran kita akan nampak benda ni. Okey, kita tengok kepada nota kita. Tengok tanwin yang sama menunjukkan hukumnya adalah izhar. Menunjukkan hukumnya adalah hukum izhar.
maknanya tidak dibaca dengung. Aliman hakima, aliman hakima. Kita tak baca aliman hakima, tak boleh. Ataupun kita tak boleh baca alima hakima, tak boleh. Dia cuma jadi ma ni bila di akhir ayat, di akhir perkataan saja. Kalau disambung dia akan jadi izhar. Sama macam yang kedua, wallahu syakurun halim, wallahu syakurun halim, min ladun hakimin khabir. Ingat, kalau jumpa tanwin sebegini, maka dibaca dengan jelas, dibaca dengan jelas. Cuma kalau anda kata tanwin yang sebegini tak sama, menunjukkan hukum idgham atau ikhfa. Maknanya biasanya kita akan dengung lah. Wa rasulun mubin, dengung. Wa adin wa thamud, siddiqan nabiyya, ajrun karim, min azabin syadid, ghafuwan qadira. Itu menunjukkan dia dengung. Okey, sekarang kita tanda pergi kepada hukum iklab. Hukum iklab ini maksudnya adalah yakni mim yang ekornya ke bawah dan dia dekat dengan nun ataupun tanwin. Kat sini kita kena baca dengan mendengungkan dia dua harakat. Wa man balagh. Ada dua kaedah membaca, sama ada mengatupkan ataupun merapatkan bibir terus ataupun merenggangkan sedikit. Contoh bacaannya wa man balagh, ataupun kita katup terus rapat wa man balagh. Dia tak bunyi nun dah. Wa man balagh salah. Wa man balagh, rapatkan terus pun boleh. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum yang seterusnya. Samalah juga. Kalau mim ni sama ada dia dekat dengan nun ataupun dekat dengan tanwin, itu kena bunyikan mim. Okey, kat sini ada tanda sin kecil. Sin kecil ini menunjukkan hukum saktah. Kalau jumpa sin kecil dalam Al-Quran, maka kita kena berhenti. Berhenti. Wa qila man raq. Apa maksud saktah? Yakni berhenti seketika dengan tidak mengambil nafas. Maknanya berhenti sekejap. Berhenti tu dalam tempoh paling-paling 2 harakat. 1, 2. Tempoh dia 2 saat lah. Tapi tidak mengambil nafas. Wa qila man raq. Di dalam surah Yasin juga kita akan jumpa benda ni. Biasanya kalau kita lihat pada surah Yasin, muka surat 440, kita akan menjumpai ayat ini biasanya. Pada ayat yang ke-25, ada sin kecil. Sekiranya kita memang nak sambung ayat ni, maka kita kena perlu saktah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kat sini dia kena saktah kalau kita nak sambung. Tapi kalau kita nak berhenti, maka kita boleh ada 2 pilihan. Sama ada boleh berhenti mengikut sin, yakni berhenti tanpa mengambil nafas, ataupun berhenti pada qaf lam, ni waqaf aula.
boleh pilih. Biasanya kita akan berhentilah di sini. Cuma bergantung kepada niat. Kita berhenti, sama ada berhenti itu mengikut saktah ataupun berhenti memang kita berniat untuk berwakaf padanya. Kalau wakaf padanya maka boleh ambil nafas. Tetapi kalau kita berhenti kerana saktah maka tidak boleh ambil nafas. Okey. Itu seterusnya lah. Okey. Kalau kita tengok yang seterusnya, lambang ombak. Biasa kita akan jumpa lambang ombak ini. Kalau kita jumpa lambang ombak begini, menunjukkan bacaan lebih daripada kadar mad asli. Lambang ombak ataupun ulat biasanya akan dibaca sama ada 4 atau 5. Maknanya kena baca lebih daripada 2. Jangan baca 2 lah, panjang. Dibaca panjang. Sebab tu dia kata menunjukkan bacaan lebih dari kadar mad asli. Contoh, wa warithahu, panjang kan? 4 atau 5 harakat. Wa warithahu abawahu bima unzila as-sufaha'u ad-dallin. Okey. Seterusnya, huruf sin yang ditulis bersama dengan sad. Baginya 2 keadaan. Jika sin itu ditulis di atas sad, dalam Al-Quran dia ada jumpa begini. Jika sin itu berada di atas sad, bukan bermakna saktah. Jangan berhenti bas toh. Tak boleh berhenti. Kat sini maksudnya bila dia ada dalam Al-Quran ada 2 tempat sahaja. Jika sin ditulis di atas sad, bermaksud yakni wajib dibaca dengan bacaan sin. Maknanya dibaca, jangan dibaca baus toh, dibaca bas toh, bas toh. Dibaca dengan sin. Wajib dibaca dengan sin. Tetapi jika sin di bawah, maka kat sini boleh dua-dua. Nak baca dengan sin pun boleh, nak baca dengan sad pun boleh. Jika sin ditulis di bawah sad, maka bacaan dengan sad lebih masyhur. Kat sini boleh dua-dua. Tapi biasanya kita akan baca dengan bacaan musaytirun. Sin boleh tak baca dengan bacaan sin? Musaytirun boleh juga, tak ada masalah. Cuma bila sin ke atas saja, maka dalam riwayat Syatibi dia baca dengan bacaan bastah, dibaca dengan nipis sedikit. Okey. Kalau kita lihat seterusnya adalah diamond ataupun bentuk segi 4, menunjukkan bacaan ismam kalau diamond itu di atas, ataupun boleh juga disebut dengan bacaan round. Yang kita telah belajar, la ta'manna ala Yusuf, la ta'manna ala Yusuf, ataupun bacaan round, la ta'manna ala Yusuf. Kalau diamond di bawah, dibacaan imalah ataupun mencondongkan sedikit. Majriha, bismillahi majriha wa mursaha. Kalau hukum ataupun tanda bulat hitam, bermaksud dibaca dengan bacaan tashil, yakni mudah, memudahkan, dibaca dengan bacaan meringankan bunyi alif itu. A'jamiyyu wa arabi, a'jamiyyu wa arabi. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kalau ada waw, alif kecil, nun kecil, ataupun waw kecil, ataupun bentuk ya, ni ya sebenarnya, maka menunjukkan huruf yang wajib dibaca. Ilafihim yalwuna, mana dia huruf hukum mat. Nunji maliki,
Ya, biasanya kat sini dalam riwayat Syatibi yang kita baca, dia akan bunyi ila fihim yalwuna nunji maliki. Ya. Sekiranya ada garisan, biasanya garisan ini akan diikuti dengan tanda sujud ataupun tanda sajadah. Biasa kalau ada garisan aja, mesti akan ada tanda sajadah, menunjukkan perintah sujud, sama ada diletakkan di atas ataupun di bawah kalimah. Contoh, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, contoh pada surah Sajadah, kalau kita lihat pada surah Sajadah, di dalam surah Sajadah, okey, nampak ya, ada tanda garisan, sama ada di atas ataupun di bawah lah. Di sini di atas. Biasanya kita akan menunjukkan bahawasanya kalau ada garisan, dia akan ada tanda sujud kat sini, maka dia kena sujud bila kita baca. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Kat sini dia kena sujud, dia panggil sujud sajadah. Sujud sajadah. Cuma dia tidak boleh, ayat-ayat ini tidak boleh dibawa di dalam solat, ataupun dalam solat kita tak boleh sujud saja-sajalah. Maknanya bila kita baca Quran sahaja. Dalam solat tidak boleh sujud saja-saja, maknanya kena kekal macam biasa. Cuma dalam tilawah sahaja. Sama juga macam surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Kalau kita lihat surah Al-Alaq, sama juga, kalau ada tanda garisan, dia akan ada tanda sujud. Kalau kita biasa baca, tengah duduk baca, maka kita disunatkan untuk sujud. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kena sujudlah. Tapi dalam solat kita bawa lah surah ni, tiba-tiba dah habis ni, tak payah sujud lah, terus rukuk macam biasa. Ini hanya berlaku ketika kita baca sahaja. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Rukuk macam biasa. Kecuali kita tengah membaca itu, barulah kita sujud, dipanggil sujud tilawah. Dalam sujud tilawah juga, sama ada kita boleh baca bacaan yang terdapat dalam hadis Nabi, ataupun kita boleh baca dengan bacaan yang mana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pun boleh juga, insya-Allah. Okey, itu sahaja. Wallahu taala alam. Habis dah pelajaran kita pada hari ini, dan mulai minggu hadapan insya-Allah kita akan adakan peperiksaan selama 3 minggu. Nanti saya akan terangkan bab-babnya yang keluar, insya-Allah. Sampai di sini dulu, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.